Dan tiba-tiba si button sing ni boleh terdengar tau, macam ada orang berbisik dekat telinga dia. 1, 4, 9. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan diharapkan anda semua sihat-sihat belaka ya hari ini. Dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini, anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Dan jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Jadi, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi, tanpa membuang masa, kali ni KSM nak bawakan anda pergi pergi ke penjara Pudu baik semula. Kali ni kita nak cerita tentang sebuah kisah yang disampaikan oleh ketua pegawai yang bernama Batan Singh, yang pernah terdengar makhluk halus berbisik pada dia semasa dia meronda pada satu malam. Dan dia menceritakan hal-hal cerita tu pada pegawai-pegawai dia selepas dia memenangi 4 nombor ekor. Jadi tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita mulakan. Baiklah, untuk kisah yang pertama ni, macam saya ceritakan tadilah, pasal seorang pegawai penjara nama dia Batan Singh. Okey, kita mulakan. Batan Singh ni bertugas sebagai ketua pegawai penjara dekat penjara Pudu sanalah pada tahun lebih kurang pada tahun 70-an gitu. Dan dia ni seorang yang sangat berdisiplin dan dikeruni oleh warden mahupun banduan-banduan yang ada pada zaman ataupun ketika itu. Dan lelaki ni ataupun Batan Singh ni, dia memang seorang yang sangat tegas, berdedikasi dan menjalankan pelbagai tugas dengan tekun, terutama sekali semasa meronda untuk memastikan keselamatan penjara atau memantau pegawai-pegawai bawahannya. Dia ni memang orang yang tegas lah begitu. Jadi pada satu malam sekitar jam pukul 2 pagi macam tu, dia ni sedang pergi meronda lah. Dia pusing, dia meronda berdua bersama dengan seorang lagi ketua warden yang nama dia Hasan. Kita panggil dia nama dia Hasan kat sini, untuk memastikan yang penjara ni berfungsi dengan baik serta memastikan kaki tangan ataupun staff-staff yang bertugas ketika itu pada shift malam tu sentiasa dalam keadaan alert ataupun berjaga-jaga. Warden yang sedang bertugas di tempat masing-masing memberikan laporan. Semuanya baik tuan. Macam tu lah agaknya kalau bisa kata warden ni bagi laporan macam tu lah. Dan semasa mereka sedang berada di belakang bilik gantung, tiba-tiba angin bertiup kencang. Waktu tu langit ni sarat tau dengan awan mendung tau. Tuan, mau hujan lah tuan, kata si Hasan ni tadi. Okey, mari kita jalan cepat sikit, kata si Batan Singh lah. Sebab dia orang Singh kan, mungkin cakap dia ada lain sikit lah. Saya abang cuba je kan. Dan selesai begitu, dia terasa tau bahu kanan dia ditepuk, macam tu lah. Dan waktu tu si Batan Singh ataupun pegawai Batan Singh ni, dia berasa sangat hairan tau, kerana yang si Hasan ni ada dekat sebelah kiri dia, tapi yang kena tepuk tu sebelah kanan. Jadi dia tanya pada Hasan ni, Hasan, awak ada tepuk saya punya bahu kah? Dia tanya macam tu lah. Dan Hasan jawab, tak ada pula tuan. Dan tiba-tiba si Batan Singh ni boleh terdengar tau, macam ada orang berbisik dekat telinga dia. 1, 4, 9. Walaupun hanya sekali je, dia ingat dengan jelas tau nombor-nombor tu, dan dia tersentak tau, dan kaku jap. Dia macam
apa benda ni tadi kan. Dia macam orang kata metu je, alamak apa benda macam tu lah. Dia tertanya-tanya siapa pula yang menepuk bahu dia tadi dan membisikkan nombor tu dekat telinga dia waktu tu. Lepas tu si Hasan ni tanya, "Tuan, kenapa tuan? Okey ke?" Tanya si Hasan ni baik. Dan Button Singh ni pun menoleh ke arah si Hasan ni. "Hasan, awak ada dengar apa-apa tak? Bunyi macam orang bisik ke? Ada apa bunyi ke?" Dan si Hasan tu jawab, "Tak ada dengar apa-apa pula tuan." "Oh, tak ada apa-apa ke? Okeylah. Mari kita jalan." Kata si Button Singh lagi lah. Dia pun mengabaikannya lah benda tu kan, kata dia. Dan keesokan harinya, si Button Singh ni adalah sedikit masa terluang gitu kan. So kerana dia ni bekerja shift malam pada hari yang sebelumnya, so dia siang tu ada free sikit. Dan dia masih lagi teringat tau nombor-nombor yang dibisikkan dekat telinga dia tadi. Dan orang kata dia pun nak try lah nasib dia kan, okey ke tak okey kan, mana tahu orang kata ada rezeki kata dia. Tapi disclaimer awal-awal, tolong, orang kata main nombor ekor ni adalah haram di sisi agama Islam ya. Tapi agama lain saya tak pastilah. Tapi kalau ikut agama Islam haram, kita jangan main benda macam tu. Alright, kita sambung dan kita teruskan cerita dia. Tadinya si Button Singh ni pun, ataupun Tuan Button Singh ni pun pergilah, orang kata nak cuba nasib dia. Dia pun start kereta dia, pun pergilah ke kedai nombor ekor tau, yang terletak dekat Jalan Pudu Raya macam tu. Maksudnya dekat je lah kan. Dia kedai nombor ni ada dekat belakang penjara Pudu. So dia pun membelilah nombor yang telah dia dapat pada malam semalam tu tau. Dia kata kat sini RM1 besar dan RM1 kecil. Saya tak pasti apa maksud RM1 besar dan RM1 kecil ni. Jadi dia cerita sikit. Ramai orang Malaysia yang suka membeli 4 nombor ekor ni tau. Ada yang sampai pergi ke toko nak minta nombor, ataupun pergi ke Bomoh ke kuil India ke tempat Cina punya kuil ke kan, untuk nak dapatkan nombor ekor ni tau. Jadi sampai kan ada mereka ni yang gunakan bantuan Bomoh, yang perlu nak bawa macam-macam lah barang-barang kan. Itulah ini orang kata sekadar nak dapatkan nombor ekor. Jadinya selepas beberapa hari lah si Tuan Button Singh ni dah beli nombor tu. Jadi pada hari yang nombor menang ni diumumkan yalah, orang kata budak-budak zaman tu kalau nak dapatkan duit saku, dia orang akan buat foto state tau, salinan foto keputusan nombor ekor ni, dan menjualnya kepada pemandu kenderaan. Biasanya dia orang kata dekat traffic light lah, ma pipau. Itu zaman-zaman saya masih jumpa lagi lah. Tapi sekarang dah tak ada lagi tau. Atau kepada orang yang lalu lintas kat situ jalan kaki kan, dengan harga satu keping ni 20 sen tau. Jadinya pada petang tu, semasa Tuan Button Singh ni bertugas pada shift malam lah, dia pun terdengarlah beberapa orang warden bercakap tentang keputusan nombor ekor. Jadi dia terdengar tau, apa? Nombor pertama. Bila dia cek, nombor yang dia beli tu kena, menang tau. Dan waktu tu dia macam kan, bukan astagfirullahalazim, mana boleh astagfirullahalazim, dia bukan orang Islam kan. Dia macam dia macam terkejut sampai dia macam terduduk macam tu. Jadi waktu tu yang ada bersama dengan Tuan Button Singh ni ada seorang pegawai tau yang bernama Ismet Khairil gitu, yang ada sekali dekat pejabat dia. Dia pun tanya, dia tengok macam Tuan Button Singh ni macam lain macam kan, macam terkejut sangat macam tu kan. Dia pun tanya, "Kenapa tuan?" Lelaki tu merenung yang Ismet tadi dan berkata tau, "Awak percaya tak, ada hantu beri saya 1 nombor ekor dan dapat hadiah pertama. Tuan menang hadiah yang mana?" kata dia kan. "Itu RM1 besar dan RM1 kecil. Dan kalau besar tuan dapat RM2,000 tau. Kalau yang kecil, tuan dapat RM3,000. Jadi total tuan dapat RM5,000. Jadi kalau pada tahun 70-an dulu RM5,000 tu agak besar tau. Kalau zaman sekarang ni tak sama, tak tahulah berapa dengan lebih kurang zaman sekarang ni punya harga RM5,000. Tapi zaman dulu bayangkan, orang kata satu kuih pun 5 sen gitu kan. Jadi berita itu menulas dengan pantas tau di kalangan kaki tangan penjara lah.
Jadi adalah bila dah dengar Tuan Button Sing ni menang macam tu, dapat nombor pula dekat orang kata belakang bilik gantung tu, masing-masing ni pun sibuk lah merancang orang kata nak pergi minta nombor ekor dekat belakang bilik gantung tu tau. Jadi ramailah orang kata warden-warden, pegawai-pegawai penjara ni yang cuba untuk nak dapatkan nombor ekor ni, orang kata mencuba nasib kan. Dan dia orang ni berjanji konon-kononnya kalau menang nanti dia orang nak jamulah penunggu penjara Pudu ni, nak bagi makanan ke habuan lah, adalah macam tu kan. Tetapi tak ada seorang pun yang berjaya mendapatkan nombor tu tau. Jadi setelah Tuan Button Sing ni berjaya memenangi RM5,000 tadi, so datuk tu pun ataupun orang kata penunggu penjaga Pudu ni pun tidak lagi membisikkan nombor tu pada sesiapa pun. Jadi Button Sing ni pun menjamulah sarapan roti canai dan teh tarik pada semua staf ataupun pekerja-pekerja dia yang shift pagi tu dekat kantin. Dan dia pun tak ada dia beritahu pada sesiapa, sama ada dia pergi semula kat belakang bilik gantung tu untuk nak ucap terima kasih ke macam mana ke kan. Tak adalah dia beritahu perkara tu pada staff-staff ni lagi. Tapi Button Sing ni ada bagusnya lah juga kan. Dia kata dia menang, dia ada buat jamuan sikit, dia bagi orang kata dekat kuil Sing dia tu, dia bagi jamuan sikit dekat sana lah, orang kata sedekah macam tu lah. Jadi sudah menjadi lumrah manusia untuk ada rasa tamak dalam diri tau. Seolah-olah RM5,000 tu belum memadai. Maka setiap kali dia pergi meronda kat belakang bilik gantung tu, dia masih lagi orang kata masih berharap dan tidak lupa untuk meminta nombor daripada datuk tadi, konon-kononnya daripada penunggu tu lah kan. So sambil-sambil orang kata masang-masang telinga juga, kot-kot ada bisik-bisik lagi kan. So sehinggalah Button Sing ni bersara pada tahun berikutnya. Dan satu-satunya perkara yang membuat Tuan Button Sing menyesal sangat-sangat, kata dia, selama dia berkhidmat dekat penjara Pudu ni selama 30 tahun adalah, andailah kata waktu dia dapat nombor tu dia menaruhkan lebih banyak wang, kata dia kan, untuk membeli nombor yang menang tu, dah tentu sekarang ni ataupun waktu tu dia bersara dengan hidup orang kata kaya raya lah. Kan macam tu. Itu yang dia rasa galat sangat kan. Itu kita tak pastilah macam mana. Jadi selepas penjara Pudu ni dirobohkan pada tahun 2010 macam tu, ramai tau kaki judi dia orang pergi cuba mendapatkan cebisan batu daripada bilik gantung tu. Jadi dia orang ni percaya bahawa batu ke ataupun kayu ataupun besi ataupun apa-apa sahaja yang datang daripada bilik gantung tu boleh dijadikan sebagai tangkal untuk mereka ni menang 4 nombor ekor tu. Dan selama beberapa hari yang berikutnya, ramai orang datang ke penjara Pudu tau. Ada yang tinggal, ada yang daripada luar Kuala Lumpur pun sanggup datang semata-mata untuk mengambil benda-benda tersebut untuk dijadikan cenderamata ataupun tangkal, walaupun kawasan tu telah dikepung. Jadi ini adalah kisah Seram Malaysia untuk kali ini. Harap anda enjoy dengan kisah ni kan, walaupun tak berapa panjang, tapi ini adalah kisah misteri. Nak kata seram tak seram lah Ini kisah misteri lah kiranya, cerita tentang seorang pegawai penjara ataupun Tuan Button Sing yang mana dia telah mendapat bisikan nombor 4 nombor ekor kan. Jadi terima kasih pada yang sudi mendengar. Kalau anda suka dengan kisah-kisah begini, bolehlah terus tekan button subscribe tu kan. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang sudah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan share tu. Sharekan video ni kepada kawan-kawan. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya dan agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadi yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri Kisah Seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.